Bahaya Syiah. Apakah Syiah ni bahaya? Ya, Apek sendiri bila memeluk Islam, sebelum itu pun dalam Kristian mengkaji semua mazhab Kristian. Daripada Katolik, saya dapat sijil kepada Protestan, Mark Lutheran Church, Brandon, Gospel Hall, termasuk Pentecostal, Jehovah Witness, Mormon, dan sebagainya. Dan bila masuk Islam pun, saya kaji semua mazhab, termasuk mazhab Syiah, juga ini Wahabi, yang saya panggil Wasabi, iaitu Wahabi yang Salafi, juga tarikat, dan penting sekali sejarah. Ya, okey, Syiah ni kalau kamu nak berdebat dengan dia, kamu akan kalah kerana dia lebih tahu hadis sahih daripada engkau. Ya, ada sejarah dia. Kenapa dia lakukan demikian? Okey, dan dia pernah perintah Mekah. Dia pernah memerintah empire Islam di beberapa tempat termasuk Mesir, Iskandaria. Dan Syiah ni lebih nampak minoriti tetapi lebih kaya daripada orang Sunni. Ya, dan saya ada kawan rapat yang sponsor projek saya pun ada. Kita boleh tahu daripada nama mereka. Mesti ada Hasan, Hussein, Ali, anak mereka Fatimah, Zahra dan sebagainya. Cuma Syiah ni bahaya kerana satu perkara kecil saja. Saya nak terangkan. Okey. Perkara kecil ini boleh dirumuskan sebagai keterlaluan ekstrim. Ya, contohnya mereka menganggap perbuatan atau politik itu sebahagian dari akidah. Saya boleh setuju. Katakan kamu contoh Bakaf Sinun, kita terima ini hukum daripada satu badan asing, tak kira perubatan ke apa, ia bukan soal agama. Dari satu segi kita dah sekular, kita memisahkan agama daripada politik, ekonomi dan benda lain. Ya, Syiah dia menganggap kalau kamu contohnya menyokong Israel kufur, atau kamu menyoal Ahlul Bait, menyoal cucu Nabi, kamu ni kufur. Jadi itu sebab Imam Mahdi ni kepercayaan mereka yang sudah dibawa masuk dalam Sunni, sehingga bila kita soalkan Imam Mahdi, ya, yang saya selalu soalkan sebagai karut, orang kata engkau dah terkeluar Islam ni, engkau ni bukan Islam lagi. Tengok, nampak tak? Itu ekstremis, keterlaluan Syiah. Ya, yang sedih lah kerana Syiah ni baik. Saya kenal mereka dan mereka ni revolusi Islam Iran dapat berjaya. Tapi sebenarnya revolusi selepas 20 tahun, dalam tahun 2010, ada mereka, banyak orang muda Iran dah keluar, tak mau lagi bersama revolusi Islam Iran. Ada salah seorang daripada mereka, muda, ahli sains, menang hadiah saintis. Dia datang jumpa saya, dia nak lari, dia bawa isteri dia daripada Iran. Dan dia maju sekarang. Dia seorang pakar, saya tak mahu sebut bidang apa, dan dia kata dia tak mahu ilmu dia ini digunakan untuk membuat senjata membunuh orang, tak kira musuh. Itu orang baik. Orang Islam ini, dia bukan nak bunuh musuh atau lawan dia. Tidak ada niat. Dia hanya mempertahankan diri. Ya? Tapi revolusi Islam Iran ada sejarah dia. Membunuh antara satu sama lain. Saya percaya bukan salah Iran juga, bukan salah Syiah juga. Sunni pun banyak salah. Sunni pun menindas orang Syiah. Di masjid-masjid kita dengar doa, oh Allah lindungi kita daripada ajaran sesat seperti Wahabi dan Syiah. Begitu saja, tak mengajak dialog. Jadi sekali lagi saya kata, kalau kamu dialog dengan orang Syiah, kamu akan kalah, mereka lebih pandai. Tapi itu bagus. Anda sepatut sama pandai atau lebih pandai daripada mereka. Tapi keterlaluan itu, emosi ini, bukan saja pada Syiah, tapi kepada kita. Tapi bagi Syiah, dia jadi satu prinsip. Dan dia ada prinsip taqiyah. Taqiyah bermakna, kalau dia tengok dia kalah, dia tak dapat menang, dia akan sembunyikan dalam hati. Kalau kita tanya, kenapa awak solat begini? Kenapa kamu ada macam tawassul kepada Ali? Mereka kata tidak, kita sama. Dikatakan taqiyah. Jadi saya pun tak tahu taqiyah itu kerana mereka tak beritahu. Melainkan kamu masuk jadi Ahlul Bait. Keluarga Nabi. Kononnya mereka kata keluarga Nabi. Imam Mahdi ni keluarga Nabi lah. Keturunan Nabi kan. Jaga-jaga. Kita bebas menyoal.
Saya tak kira Sunni ke, Wasabi ke, Sufi ke. Kalau Sufi pun berkelakuan macam tu, saya akan jauhkan diri. Sunni berkelakuan macam tu ada sedikit segelintir, saya jauhkan diri. Keterlaluan, ekstremis yang dan mereka kata, lu kata saya ekstremis, sikit-sikit kata ekstremis. Ya, dalam Quran ada sebut, jangan melampaui batas. Dan perang, bila mereka berhenti menyerang kamu, kamu berhenti berperang dengan mereka. Yang Hamas hari itu diserang Israel masa tidak perang. Itu perang kecil-kecil, tiba serang besar. Ya, jadi bila dah tak serang besar oleh Israel, itu salah dari segi syariat, dari segi hukum Allah. Tapi susah orang dibagi emosi ya untuk dengar cakap kita yang kedil ini. Jadi itu sebabnya kita kena ambil ayat Quran, hukum Allah yang lebih besar. Itu bersatu. Watasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu ayat Allah. Kenapa kamu guna ayat perang? Ayat Allah ini pun ayat tentang bersiapan untuk segalanya, termasuk perang. Surah At-Taubah, fardu kifayah. Kena kamu ada pakar ini, pakar itu, pakar komputer, pakar vaksin, pakar buat ubat. Kita tak ada. Kita hanya kiri kanan. Pakar perbankan, bukan bankan Islam, bankan sendiri, koperasi sendiri, penyatuan umat. Tak ada. Saya pergi ke Indonesia, setiap jalan raya ada 5 surau, 5 masjid. Bila azan subuh tak tahu mana nak pergi. Sama juga di sini. Dia sangka buat masjid, dia akan pergi syurga. Dia buat masjid wakaf, dia akan pergi syurga. Ini fahaman, saya tak mahu kata Syiah, keterlaluan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.